Tapi dia pasang nazar, kalau aku beranak, nanti aku pasang nazar, aku bernazar, aku akan sembelih kambing hitam keramat ini sini. Dengan tadi Allah Ta'ala selepas beberapa bulan, dia ngandung, beranak. Orang kata pula kita, tengok Ustaz, dah puas dah pergi pakar sakit puan, tak juga beranak. Pergi Ustaz, mana-mana pun tak juga beranak. Pergi ke nazar, ke keramat, beranak keluar. Jadi macam mana kita nak katakan keramat itu tidak memberi manfaat, tidak mempengaruhi masyarakat Melayu. Jadi apa kita nak jawab? Yang lain dah habis putus asa. Nak katakan cara kebetulan boleh juga dia juga. Tapi selama ni dah 15 tahun berusaha tapi tak juga beranak. Adakah itu cara kebetulan? Tuan-tuan, saya pernah membacakan satu hadis. Lamma nazalat ayatul kursi, apabila ketika ayat kursi diturunkan, haraba kullu syaitan yadribu ba'duhum ba'da. Setan lari lintang pukang berlanggaran sesama sendiri. Ada hadis saya bacakan. Wajtama'u ila iblis. Jadi syaitan iblis ni, setan ni dia toke tu iblis. Bila dah huru-hara macam ni, ketika ayat kursi diturunkan, dia jumpa iblis. Iblis kata, dia kata, kau cari. Ibhasu an zalik. Kenapa punca dia? Wa wasalu ilal Madinah. Setan-setan ni tiba ke Madinah, wa wajadu anna ayatal kursi qad nuzilat. Ayat kursi telah diturunkan dari Lauh Mahfuz. Oh, patutlah semua iblis, setan-setan berlanggaran lintang pukang. Sebab itulah ayat kursi itu kita gunakan di antaranya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan iblis dan syaitan. Okey. Jelas Jadi, di antara kita tahu setan iblis ni dia akan berkumpul, toke dia ialah iblis. Di antara tempat yang dia paling suka sekali berkumpul ialah di keramat. Di situlah dia minta pada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, Kau kabulkan permintaan mereka yang datang kemari. Kenapa? Aku nak nyesatkan mereka supaya mereka yang beriman ni sama-sama masuk neraka. Kita fikir, Tuhan pun kasih juga doa, kabulkan doa iblis dan syaitan, padahal untuk orang masuk neraka tujuan dia. Tuan-tuan ingat, saya pernah bacakan ayat Quran ketika Allah Ta'ala telah mencipta Adam. Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya sujud kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Allah Ta'ala tanya, kenapa engkau tak nak sujud? Kata Allah Ta'ala, iblis kata, khalaqtahu min tin, engkau jadikan Adam ni daripada tanah, aku daripada api. Api lebih mulia daripada tanah. Lantas Allah Ta'ala murka, laknat, dia akan dimasukkan ke neraka. Bila dia masukkan, dia kata, Rabbi bima awaitani, Tuhanku, oleh kerana engkau telah hukumkan aku sedemikian rupa, engkau laknat, akan masuk neraka. La uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan jadikan mereka yang ada di muka bumi ini mandang benda yang buruk baik, yang baik buruk. Dia kata, iblis kata, anzirni ila yaumi yub'atsun. Engkau beri aku nyawa panjang sehinggalah hari sangkakala ditiupkan kelak, sampai hari kiamat kelak. Dia minta pada Tuhan untuk panjang umur sampai hari kiamat. Tujuan apa? Untuk menyesatkan manusia supaya manusia masuk neraka sama dia. Tuan-tuan, yang saya sebut ni ialah ayat Al-Quran. Tiap orang Islam wajib percaya ayat Quran. Tak percaya Al-Quran, kufur. Senang jawapannya. Dalam sebuah hadis kursi dia kata, iblis kata, bi'izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, la ufariku ibna Adam, aku tak akan berpisah ikut anak Adam supaya buat jahat. Kemana dia pergi? Hatta tufariqa ruhuhu jasadah,
hinggalah roh dia tu, roh bukan nyawa, roh dia dicabut, cabut, dia mati. Ketika itu iblis pergi, tak ikut kita. Waktu itu dia akan meninggalkan kita semua orang. Tak kira dia raja, Perdana Menteri ke siapa, dia ikut kita. Bila dah nyawa dah cabut, setan baru pergi. Ketika itulah orang yang mati itu akan didapati sama dia Islam ataupun tak Islam. Kerana iblis dia akan konsentrate untuk menyesatkan manusia ialah ketika sakaratul maut. Tuan-tuan, ini bukan gurau ni. Kadang saya fikir, ya Allah, ya Tuhan, beban kita sebenarnya itu dia. Dan kita tidak selamat daripada iblis dan syaitan kecuali mereka yang roh dia kuat. Roh dia yang kuat ialah mereka yang mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di samping melakukan amalan-amalan sunat terus menerus. Dia fikir macam ni, tuan-tuan. Kita takut. Okey. Balik kepada yang tadi, tuan-tuan. Iblis kata, Rabbi, Tuhanku, anzirni, kasih nyawa aku panjang, ila yaumi yub'atsun. Allah Ta'ala jawab, innaka laminal munzarin, engkau termasuk dalam golongan mereka yang mati lambat. Allah Ta'ala perkenankan, biar mati lambat nyawa dia itu untuk menyesatkan manusia. Allah Ta'ala perkenankan. Okey? Kalau fikir, buat apa Allah Ta'ala perkenankan? Habis semua orang masuk neraka kerana setan. Jadi, yang di sini, saya ambil kiasan iktibar, yang ini, dia minta panjang umur untuk menyesatkan manusia. Yang di sini tadi dia kumpulkan keramat, ramai-ramai, dia kata, aku nak supaya manusia datang sini sesat, semua masuk neraka. Kalau ini Allah Ta'ala kasih, kenapa ini tak kasih? Jadi kita boleh fikir. Itu dia. Jadi orang tanya, kau boleh cakap dah. Aku dah lama dah 25 tahun tak beranak pergi ke situ. Apa ni, sembelih kambing hitam, dapat anak. Tuan-tuan, bila seorang itu menyembelih binatang itu mesti disembelih kerana Allah. Kena ingat. Mereka yang menyembelih Allah Ta'ala, menyembelih binatang bukan kerana Allah, tetapi kerana nazar pada keramat. Termasuklah orang-orang di pantai timur, seperti di Terengganu dan Kelantan pada zaman dulu. Okey, diadakan semah pantai. Okey, seminggu tu dia main semah pantai lah. Ada main gasing, wayang. Ini semua ada kajian ni, buku-buku semua buat kajian. Bila malam terakhir tu, tuan-tuan, ada satu buku, ada pelajar saya ditulis tentang macam mana dia turun, dia baca. Bila pukul 12 malam tu, Tok Pawang tu dia turun ke laut. Okey, ke laut. Dikasih satu replika perahu gitu, kecil gitu, dikasih ati, kerbau balau letak. Dia panggil. Dalam buku yang dia tulis tu, datang jin tu. Zoom, dia lari terus. Macam dia tarik. Jadi, kita jadi confused. Bila Tok Pawang Bomo ini dapat mimpi. Dia dimimpikan oleh jin, dia datang, mimpi, dia minta supaya disembelih binatang. Jadi, lantas mereka memungut duit daripada nelayan-nelayan tadi, kat Pantai Timur, di Terengganu dan Kelantan. Sekarang ni saya rasa tak ada. Tapi saya pergi ke, dululah, ada di, bukan di kawasan Kelantan, tapi dia yang buat tu orang Melayu. DP duit yang kasih Cina. Toke-toke boot ni dia kasih. Ada. Tapi tak macam dululah. Okey. Jadi pada malam terakhir tu, kerbau balau disembelih. Yang membelih Pak Imam ke Bilal, lepas tu baca doa makan. Jadi menyembelih binatang bukan kerana Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala. La'allah man zabaha li ghairillah. Jadi semua makan bangkai. Termasuk Pak Imam. Semua makan bangkai. Jadi ini jadi confused. Ini sedang berlaku dalam masyarakat Melayu pada waktu lampau. Ada seorang Tok Pawang tu,
saya jumpa dengan dia. Dia boleh baca lagu-lagu rangkaian kata, panggil-panggil jin ni, yang nyanyi ni dia boleh dekat 1 jam, tuan-tuan, 1 jam. Saya detik dia lagi. Dalam hati, astaghfirullahalazim. Kalau dia ni ngapal Quran, alangkah baiknya. Habis. Maknanya dia korban akibat keadaan. Kesian. Itu responden ni saya jumpa kat Pantai Sabak. Semalam saya jumpa kawan saya dari Sabak. Dia kata pantai itu dah habis sekarang ni. Okey. Balik yang tadi, tuan-tuan. Saya tanya, bila perempuan tu duduk dengan saya, okey, saya tanya siapa nama awak? Dia beritahulah. Awak kata awak ni wali Allah. Ya. Awak boleh tak panggil wali Allah? Okey, dia pun diam. Dia biar dia diam. Lepas tu dia, kepala dia gini, gini. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, dia gini ni, dia berlaku transitional period. Okey. Macam orang, okey, Tok Pawang, Tok Bomo, okey, dia nak melakukan rawatan. Dia bakal kemenyan, bakal dia baca. Dia menurun. Tuan-tuan pergi tengok, menurun. Waktu dia menurun tu dia akan masuk. Ada benda masuk, menurun. Jin itu yang bela, yang dibuat sahabat, yang dibuat kawan akan masuk dalam badan dia. Masuk itu dinamakan sebut transitional period. Itu yang gini-gini tu. Jadi, saya perhatikan, yang perempuan ni jumpa saya, dia nak panggil dia punya wali Allah tu gini. 1. Tok Bomo yang nak menurun, dia baca kemenyan pun gini juga. 2. Budak sekolah kena histeria. Ada saya buku saya tentang histeria. Dia sebelum kena histeria pun begitu juga. Dia gini juga. Sama. Oh, main kuda kepang. Tuan-tuan main kuda kepang. Dia gini juga. Saya perhatikan. Ada gambar-gambar semua saya ambil. Gini. Orang yang ada ilmu kebal, tuan-tuan, dia baca. Gini pun sama. Dia kesan sama, yang masuk sama. Siapa dia? Setan. Tapi orang tak sedar. Tu. Jadi kalau gini tu, tu dia. Dia gini dia. Jo. Ini muda lagi. Tapi suara bila jin tu masuk 70 tahun dia. Jo. Awak pun panggil, Tok. Bila nenek kau kahwin dengan setan ni? Seorang panggil cu, seorang panggil Tok. Kalau cucu. Tengok. Kita perhatikan betapa orang Melayu tu terlalu rapat hasil akibat daripada kepercayaan animisme. Jika Hindu-Buddha, pada waktu itu juga unsur-unsur Islam yang datang kemudian. Okey. Jadi bila dia dah salah ni, dia pun baca doa, Assalamualaikum, gini-gini. Mata dia kejam-kejam macam orang alim lah cakap. Dah cukup. Awak jangan baca doa, baca sikit-sikit je. Saya tak nak banyak-banyak. Dia nak tunjuk, awak jangan tunjuk alim-alim kat saya, tak ya. Dalam hati bila dah sudah kasar juga aku cakap, orang ni cakap baik-baik kan. Jadi tapi dia tu, cara dia nak tunjuk macam mana, okey. Cakap awak ni siapa? Dia orang beritahulah. Wali Allah. Bila mati? Mati dah lama. Tahun berapa? Tak ingat. Okey. Betul mati dah. Habis jasad engkau ke mana? Jasad hilang. Jadi wali Allah. Saya tipkan tadi. Jadi bila dah macam tu, okey, kau wali Allah, kau dah mati. Aku nak tanya kau satu. Macam mana rupa malaikat maut? Macam mana rupa malaikat maut? Dia diam. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Dalam hati saya, dah first round kau dah KO dah, tak boleh jawab. Pasal perempuan tu dah janji dengan saya. Kalau yang ikut dia, yang meresap dalam tubuh dia ni, bukannya wali Allah, jin, dia tak nak ikut. Dia tak reda dunia akhirat. Dia tak reda. Dia kata, okey. Saya cakap dengan dia, Nabi Ibrahim, satu ketika dia berjumpa dengan satu makhluk di satu tempat yang berkunci.
Bila Nabi Ibrahim tengok je tu, dia ni seorang yang cemburu dalam hadis tu disebut. Dia tanya, siapa engkau ni? Dia pun beritahu, kemudian berkata, akulah malaikat maut. Nabi Ibrahim kata, ya malakal maut. Aku nak tengok muka kau, keadaan kau ketika mengambil nyawa orang yang mati. Dia kata, Tuan tidak akan upaya melihat keadaan saya ketika melihat saya ketika mengambil nyawa orang yang mati. Maknanya mati yang tidak beriman, orang kafir. Dia kata, aku nak tengok. Kata Nabi Ibrahim, tuan-tuan tengok dalam hadis tadi. Malaikat maut kata, pusing. Ya Rasulullah. Malaikat pusing, tengok aku. Bila dia tengok, badan besar. Okey. Hitam. Digambarkan begitulah. Hitam. Lepas tu dia bernapas tu, keluar asap. Menunjukkan panasan itu. Keluar asap. Nabi Ibrahim pun pingsan. Pum, pingsan. Bila dia sedar, dia cukup. Sekarang, aku nak tengok engkau ketika engkau melihat ambil nyawa orang yang beriman. Okey? Bila dia tengok, tuan-tuan, paras malaikat maut itu, keadaan dia ketika mengambil nyawa orang yang beriman, dia tengok cukup cantik, cukup manis, seperti lelaki muda. Hingga kan digambarkan kalau seorang itu tak nak mati, tengok malaikat tu rasa nak mati. Itu dia. Dia punya nikmat dia tu. Dia punya sonok. Macam kita nak operate. Kita tahu operate tu mana nak dibuang, tak tahu. Tapi kalau doktornya baik, nurse-nya baik, confidentnya, tak ada je lah badan. Tapi kalau tengok garang je kan, kita cabut lagi pun boleh jadi cabut lagi. Kan? Jadi digambarkan begitu lah cantik. Jadi yang si responden ni tadi, dalam keadaan dia diresapi oleh makhluk tadi, jin tadi, dia tak boleh jawab. Lepas tu saya tanya dengan dia, apa rasa? Tak. Yang keduanya saya tanya, okey. Sebelum kau mati kau nampak aku. Yang tadi ditanya, rasa, okey. Sebelum mati kau nampak aku. Dia kata, macam biasa. Bila dia macam biasa tu saya nak marah. Awak ni cakap apa ni? Awak macam biasa. Biasa macam mana? Macam orang mati? Saya belum mati lagi. Yang dah mati awak. Apa yang awak nampak? Tak boleh jawab. Saya cakap dengan dia, sebelum mati, ada satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruja, sama sekali, la yakhruja ahadukum min hazihi dunya hatta yara maq'adahu awi finnar awil jannah. Sama sekali tidak akan keluar salah seorang daripada kita ni, tak akan mati, makna roh kita tak keluar daripada jasad, kecuali Allah Ta'ala akan perlihatkan kepada kita sebelum kita mati tadi, syurga ataupun neraka. Allah Ta'ala akan perlihatkan dalam hadis, seperti yang menurut hadis ini. Apa dia jawab? Kalau macam itu mestilah syurga. Cakap, aku tak tampar muka wali Allah ni. Yang tadi dia kata macam orang mati. Cakap, aku tak mati lagi. Yang ini pula dia kata, mestilah syurga. Jadi maknanya, kita nak buktikan dia ni betul-betul dah mati ke dia bohong. Itu aja, kan? Okey. Lepas tu aku nak tanya kau, macam mana malaikat tarik nyawa kau? Dia gentap ke? Dia cabut ke? Atau macam mana?
Dia pusing kanan, pusing kiri. Dalam hati saya, ini lagi cakap mengarut. Cakap dengan dia, satu hari Rasulullah SAW, dia menziarahi seorang sahabat. Dia tengok malaikat maut nak ambil nyawa dia. Ini ada hadis-hadis. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada malaikat maut, ya malakal maut, hei malaikat maut, urfuk bisahibi, berlemah lembutlah dengan sahabatku, fa innahu mu'min, kerana sesungguhnya dia adalah seorang yang beriman. Dia boleh cakap dengan malaikat. Malaikat maut jawab, tib, okey, tib ainan, tib ain was tib ainan, okey, fa inni bikulli mu'min rafiq. Okey, dia kata, engkau tenangkan ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengambil nyawa seorang yang beriman itu aku ambil dengan lemah lembut. Lemah lembut. Jadi saya tanya dengan dia lagi, apa rasa waktu orang kena cabut nyawa ni, waktu awak mati, malaikat cabut nyawa? Dia pun dah give up dah, 3-4 round dia tak boleh jawab. Saya cakap dengan dia, Nabi Ibrahim pernah menyatakan, seorang yang mati itu, kalau tuan-tuan tengok dalam hadis-hadis ni, kebanyakan hadis menyatakan orang mati ni sakit. Salah macam besi panas dibakar, masukkan dalam bulu, tarik. Itulah sakitnya orang mati. Bila ingat tu, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan jadikan kita ni untuk disiksa. Itu perasaan saya lah. Kalau ada hadis juga menyatakan, kalau nak tahu sakitnya ketika sakaratul maut, itu yang kita hawin alaina fi sakaratil maut. Hawin, permudahkan. Kalau tahu binatang kambing tu dipotong, ditarik dia punya kulit tu, tarik, tahu sakit hidup-hidup dilayan tarik. Biasa kita sembelih lembu kan dah mati kan, ini tak, ini hidup-hidup, tarik. Itulah sakitnya orang ketika ditarik nyawa. Kita pun tak tahu ya. Tapi kadang terfikir, dengan orang yang beriman pun Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Macam kambing dilayat di kulit satu. Ada hadis lain menyatakan dia macam disebat dengan pedang. Bukan sekali pedang, 300 kali. Jadi tuan-tuan, kadang kita terfikir, bila ingat macam ni, dan bagi orang yang beriman, Allah Ta'ala sayang dia, akan masukkan syurga. Adakah kemungkinan orang yang beriman itu akan mengalami sakit macam itu? Itu soalan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam satu hadis, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu, izah tadara, apabila hampir mati, okey, dia akan didatangi oleh malaikat. Itu saya tengok. Atadhul malaikatu bihariratin. Dia akan didatangi oleh malaikat bersamanya sekeping kain sutra dari syurga. Okey. Tak. Malaikat datang. Malaikat pegang roh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji, keluarlah, ila rabbiki radiyatan mardiyah. Letak
di atas kain sutera tadi, wa tuwiyat bihi. Okey. Tapi waktu tarik itu, fa tasulur ruh, maka roh itu yang ditarik oleh malaikat tadi mengalir. Kama tasullu saratu minal ajin, seperti menarik rambut daripada adunan tepung. Jadi ditarik dalam keadaan lemah lembut. Itu yang malaikat jawab, ya Rasulullah, tib nafsan, tenangkanlah jiwamu. Wakir ain, yakinkan. Fa inni bikulli mu'min rafiq. Aku ni bila mengambil nyawa tiap orang beriman itu, aku akan ambil dengan lemah lembut. Jadi waktu itu roh itu keluar. keluar dari jasad, letak ke atas kain sutera, lipat. Waktu itu dia nyawa hilang. Jadi roh pergi. Disitulah mata tu memandang. Okey. Jadi tuan-tuan, nyawa kita ni hilang. Jadi tuwiyat bihi, tuwiyat dilipat, lipat, lantas malaikat maut arak kita punya roh tadi ke satu tempat untuk berjumpa dengan Allah. Tempat itu dinamakan Iliyin. Para malaikat orang yang beriman ini, dia punya roh mau sebab mewangi, malaikat semua dikeliling kagum, roh siapakah gerangan yang begitu semerbak mewangi. Ini panjanglah cerita dia. Tapi apa yang saya nak jelaskan di sini, wali Allah ni dia tak boleh jawab. Banyak benda yang dia tak boleh jawab. Okey. Jadi dalam hadis saya juga jelaskan pada wali Allah ni tadi, iaitu perempuan yang dalam keadaan dia tak sedar tadi, dia masuk dalam tubuh dia, okey, dia menyebut diri dia wali Allah. Jadi sama, keadaan dia bila seorang Muslim itu, okey, seorang kafir, dia mati, tetapi dia kebajikan ketika hidup di dunia, dan Allah belum lagi balas kebaikan dia. Dia buat baik, bantu, buat kebajikan, tapi Allah Ta'ala belum lagi kasih dia kekayaan, kemewahan hidup. Untuk balasan tadi, Allah Ta'ala akan hawana fi sakaratil maut. Akan Allah Ta'ala permudahkan ketika rohnya dicabut. Gitu pula. Kalau gitu patutlah orang-orang kafir itu hidup dia mewah di dunia ini. Yang banyak buat kebajikan, Allah Ta'ala balas ketika di dunia. Kalau Allah Ta'ala belum balas, ketika sakaratul maut nanti, Allah Ta'ala akan permudahkan sakaratul maut tadi. Lantas akhirnya dia masuk neraka. Kerana Allah Ta'ala telah balas segala-galanya. Beriman pula, kalau kita, Allah Ta'ala telah berikan tempat kita di syurga. Tapi kita tidak dapat capai taraf untuk ke syurga. Allah Ta'ala nak akan ke syurga, syaddada fi sakaratul maut. Allah Ta'ala akan payahkan, sakitkan ketika sakaratul maut. Faham ya? Ada dalam hadis-hadis ni semua. Jadi saya beri peneranganlah kepada wali Allah tadi. Pasal bila saya tanya sakit ke macam mana, dia tak boleh jawab. Dia jawab pusing. Okey. Saya cakap dengan dia, bila awak mati ni, mana bahagian yang mati dulu? Dia kata mati semualah, dia kata. Dia pun dah malas nak layan saya. Saya cakap dengan dia, kita ni sebelum seorang itu mati, okey, pertama sekali yang hilang DP rasa ialah proses mati itu ada dalam hadis,
tapak kaki dulu. Akan proses. Lepas tu betis dinaik ke atas, dinaik ke pinggang. Ni semua ada dah hadis. Kalau saya sebut ni panjang. Lepas tu masuk ke perut, ke dada, ke tangan. Lantas ke leher, ke muka. Halkum. Bila tiba ke halkum, itulah dinamakan gargarah. Dia. Itu dia gargarah. Saya pernah tanya. Jadi kalau dia sebut, dia turun bawah, belum mati lagi. Di bawah. Jadi malaikat tu cabut, dia tarik ke atas. Itu mati. Kalau dia turun, ambil yang last. Belum, tarik. Jadi Allah Ta'ala kata, barang siapa yang bertaubat sebelum gargarah, Allah Ta'ala akan terima. Jadi bila gargarah, Allah Ta'ala tak terima. Tuan-tuan dan puan sekian, kalau tuan-tuan baca bab tentang roh ni, ada beberapa ulama menyatakan kita ni boleh bertaubat, Allah Ta'ala akan terima 1 jam sebelum mati. Macam-macam lah waktu tu. Tuan-tuan, setan akan ganggu kita supaya keluar daripada agama kita, Islam, sampai nyawa kita tercabut. Sampai nyawa. Dia kata, bi'izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, inni la ufariku ibn Adam, aku tak akan berpisah daripada anak Adam, hatta tufarika ruhu jasada, hinggalah roh dia bercerai daripada jasad. Cerai. Waktu tu bercerai je, iblis bawa pergi. Jadi kalau 1 jam dah tak, Allah Ta'ala tak terima dia punya taubat, tak ciri lah tak? Yang ganggu kita ni tadi bersumpah sampai habis. Yang kita ni 1 jam dah tutup dia punya gate dia. Jadi susahlah. Jadi lebih bernasabah ni. Maknanya gargarah dia. Tapi kalau dah gargarah pun payah nak tobat, tuan-tuan. Tak boleh. Gargarah ni bukan boleh tobat. Pasal apa? Bila seorang itu mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita suruh dia kita ajar dia talqin, ajar dia menyebut kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ulama berselisih pendapat, adakah la ilaha illallah itu perlu dengan mulut ataupun dengan lidah ataupun cukup dalam hati. Kadang saya baca kitab-kitab ni, benda macam ni pun jadi gaduh. Apa ni persilihan pendapat ulama. Pun benda macam tu jadi masalah dalam kitab-kitab. Saya kadang tengok ada ulama menyatakan kalau budak baru keluar, lelaki azan kanan, perempuan azan kiri. Ada yang kata macam-macam. Itu pun jadi persisihan pendapat di antara penulis-penulis ulama-ulama. Ini jadi kita buang masa. Jadi dia ni jadi buang masa tentang adakah mesti dia cakap dengan mulut atau cukup dengan hati, pun jadi masalah. Pasal apa jadi masalah? Pasal kita belum mati. Tapi sebenarnya mudah. Terlalu mudah. Kita bila dah tua, dah seminggu tak makan, tak minum, lidah pun dah keras. Okey? Kadang-kadang memang lidah kita dah keras dah. Dalam hati cukup lah. Dalam hati cukup. Hati boleh sebut, lidah dalam sebut, hati sebut, maka itu lebih baik. Tak payah berselisih dalam kitab-kitab. Okey. Jadi cukup. Ada lagi benda. Kalau dia dah sebut, Pak Mat, baca la ilaha illallah, la ilaha. Adakah perlu diulang atau tidak? Tak payah ulang. Sekali je la. Okey, cukup. Jadi dalam kitab tu dia tulis cantik, kecuali kalau orang yang hampir mati itu dia sebut kataan lain.
Dia kata, Ustaz, surah As-Sabah tu dia tengah dibangun. Sebenarnya duit saya ada, tapi belum lagi sampai cukup tahun ni. Nanti dividen keluar, kasih dia 20,000. La ilaha illallah. Gitu kita sebutlah itu kan. Kalau dia benda lain, sebut ulang. Kalau tak, jangan ulang kerana nanti dia jadi marah ataupun dia naik. Give up lah kan. Dia dah dalam keadaan dia berhadapan dengan malaikat, dengan setan ke benda tu. Jadi disuruh paksa lagi ulang, dia tak nak. Tu dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, terlalu banyak cerita yang tentang sakaratul maut ini tadi. Jadi keputusannya seorang itu bila lepas tu saya cakap dengan dia, bila awak mati itu masukkan dalam kubur, apa yang awak nampak lagi? Nampak malaikat tak? Okey tak? Dia kata jasad dia hilang. Oh, yalah, tak apa. Walaupun jasad hilang, maknanya bila seorang itu mati, masukkan dalam kubur, akan datang amalan-amalan kita, protect kita. Kalau datang malaikat bertanya dari bahagian kepala, maka akan datanglah Quran yang kita baca itu tadi, protect kita bahagian atas. Ini ada hadis. Dalam buku ni ada semua. Okey. Buku ni saya tulis tahun berapa ni? Dah tahun 60-an ni. Zaman muda-muda saya ni. Waktu tu buku ni RM3 itu tak salah saya. Ya, RM3 buku ni. Jadi lepas tu saya tulis ini, dia keluar yang ni kan. Tapi semua dah tak ada buku tu. Okey. Jadi kalau soal datang daripada kaki, datang amalan qiyamul lail kita, protect kita. Ini ada dalam hadis ni. Saya tak panjang. Jadi bila bahagian maka datanglah doa-doa. Macam doa ni macam objek, dia datang. Inilah tangan yang selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan inilah yang memberi sedekah. Tangan inilah yang memanfaatkan harta untuk orang miskin dan sebagainya. Okey. Bila datang soalan daripada bahagian mulut, maka datanglah zikir-zikir yang kita wiridkan, termasuklah puasa yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, balik pada yang bila seorang itu mati. Dalam hadis-hadis banyak menyertakan semua sakit. Persoalan timbul kata, adakah ini betul? Kalau kita di dunia, bila kita terlalu sakit, Allah Ta'ala akan pengsankan kita. Jadi pengsan itu satu rahmat Allah. Kerana apa? Bila pengsan kita tak rasa sakit. Tapi bila Allah Ta'ala masukkan seorang itu masuk dalam neraka untuk diazab, terbakar dia punya kulit, hangus, Allah Ta'ala ganti dengan kulit yang baru. Ganti kulit yang baru. Jadi dalam keadaan tadi, dia dah mati. Sebelum mati, Allah Ta'ala kata malaikat maut, "Hei malaikat maut, ambil nyawa fulan si fulan ketika umur dia 80 tahun, ketika dia sedang sujud." Waktu itulah malaikat maut akan tahu. Sebelum itu malaikat maut pun tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan jumpa Tok Bomo, pawang dukun ke, ataupun orang India, dulu zaman saya muda-muda kecil-kecil tu, orang India selalu main burung. Dia boleh ambil daun, tepi kaki lima ambil. Oh, ini awak sedang bercinta. Nyawa ada panjang lagi. Semua ada cerita dia tu. Takkanlah India tu, yang ada burung serindit bawa tu, lebih daripada malaikat maut. Kan? Tak mungkin. Okey. Tapi bila seorang itu hampir mati, Allah Ta'ala perintahkan malaikat maut, "Hei malaikat maut, kirim salam pada fulan si fulan. Aku nak ambil nyawa dia." Kalau kita duduk di dunia ni, Ustaz,
kena labu ada kin salam. Kita rasa seronok. Ustaz, Tuan D.O. ada kin salam. Ustaz, menteri ni dia ada kin salam. Lagi seronok. Ustaz, tuanku ada kin salam. Ini malaikat maut beritahu dia bulan simpulan, aku kirim salam. Sono. Malaikat Allah Taala kirim salam nak ambil nyawa. Jadi tak ada sebab kita nak takut pada mati. Pasal apa? Tuan-tuan, setan ni memang dia attack kita. Dia tunggu kita bila nyawa kita nak keluar. Dia akan influence kita supaya keluar daripada Islam. Memang. Saya dah jelaskan. Rumah saya, dia kata kawan dia ada kat hospital. Mak dia. Okey, saya pergi. Jadi saya dapat tahu ada 2 jin tunggu kat dia. Cakap, buat apa kau tunggu? Kata aku tunggu roh dia keluar. Aku tunggu roh dia keluar. Jadi orang yang sebelum mati itu Allah Ta'ala kirim salam kat dia. Allah Ta'ala perlihatkan syurga itu. Allah Ta'ala perlihatkan syurga. Kalau kita sekarang tuan-tuan duduk kat rumah buruk, waktu panas-panas, waktu hujan banjir. Saya masih ingat lagi waktu saya sekolah kat Johor dulu. Duduk rumah haram, ramai-ramai. Bila hujan tu, bawah tu ada pasir. Jadi di lantai tu adalah 1 kaki tu. Di situlah kucing-kucing kat jalan ngeheng tu berak. Kat atas tu kita tidur. Okey, itu waktu musim hujan. Boleh musim panas, atap tinggi-tinggi. Yalah, rumah haram. Tapi katakan kita duduk rumah macam itu, satu hari anak kita cakap, Abah, dia ada satu istana. Ada rumah duduk cukup cantik. Nak tak Abah pindah? Tuan-tuan, kita hidup di dunia dalam kita diam-diam. Sampai umur kita 70 tahun, 80 tahun. Macam-macam tak berhenti-berhenti buat kerja. Kita ingat dulu masalah anak selesai. Bila anak selesai, cucu pula selesai. Tak selesai-selesai. Jadi hidup kita ni sentiasa perjuangan. Jadi macam itu hidup kita. Duduk rumah haram, bau tai kucing lah, apa benda lah. Orang ajak pergi istana. Allah Ta'ala perlihatkan syurga. Dah tua ni. Allah Ta'ala perlihatkan syurga. Jadi segala-galanya hilang. Jadi aku nak pergi syurga. Malaikat kata, Allah Ta'ala kata, tak boleh. Engkau tak boleh pergi syurga. Kenapa tak boleh syurga? Orang nak pergi syurga mesti mati dulu. No problem. Bila-bila aku boleh mati. Bila-bila boleh mati. Betul? Nampak syurga? Dia kata, ukhruji. Keluarlah. Roh tu sebelum tarik, ukhruji. Keluarlah. Ukhruji ila rabbika, menemui Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan reda, mardiyah, lagi diredai. Betul tuan-tuan. Jadi kita seronok mati. Kita seronok mati pasal kita nampak syurga. Lainlah kalau masuk neraka. Aduh. InsyaAllah taklah, mudah-mudahan. Okay. Diperlihatkan syurga. Aku nak mati bila Allah Ta'ala kata tak boleh mati. Kenapa? Tak boleh masuk syurga. Kenapa? Mati dulu. No problem. Dia tak tahu mati sakit. Jadi kerana sonok tu, sakit tu tak rasa. Tuan-tuan, boleh ke benda yang sakit tapi tak rasa? Sakit ni perasaan. Sakit ni perasaan. Allah Ta'ala boleh menjadikan benda yang panjang pendek, yang pendek itu panjang. Ada satu cerita. Dia ni
mimpi naik kereta api daripada Singapura, Tanjung Pagar sampai ke Kajang. Jadi dia mula naik daripada kereta api kat Tanjung Pagar tu start pukul 9 malam. Jadi berlakulah dalam mimpi dia tu. 9 malam jumpa immigration depan, jumpa custom, naik dalam kereta api. Bila dalam pukul 10 tu kereta api tu bunyi cit, dia pun ceng 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 ceng. Dalam masa 40 minit sampai ke Johor Bahru. Sampai Johor Bahru turun lagi. Okey. Immigration apa ni barang, lepas tu naik lagi. Lepas tu turun lagi kat Selayang. Akhirnya turun kat Segamat. Itu berapa jam dah? 4-5 jam. 4-5 jam. Ceng 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 ceng, tiba Segamat dia berhenti. Ada tukar pula kereta api tu. Dia naik budak, ada jual karipap, dia belilah karipap. Ada kan karipap. Dia pun naik cing, sampai ke Nilai. Itu dah pagi tau, dah nak pagi sampai pukul 3:30 gitu. Bila dia tiba ke Kajang tu, cing, cerita dah panjang ni. 7-8 jam naik kereta api. Ceng 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 sekali kereta api tu berlangau, kedegam. Jadi kedegam, dia punya telinga dia tu tersepit. Terasa. Dia sepit, sakit. Dia pun terjaga. Rupanya tuan-tuan, selama yang dia mimpi ni tadi, yang berlaku ialah dia punya cerita dia daripada Tanjung Pagar, start pukul 11 malam, 10 malam, sampai ke Kajang ni pukul 3 pagi, 4 pagi. Berapa jam? 8-9 jam. Tapi sebenarnya tuan-tuan, yang kereta api ceng 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 tu ialah lipan kat telinga dia. Dia tidur, ni tidur. Tidur. Jadi lipan ni kat tepi ni dia jalan ni. Jadi lipan ni jalan daripada telinga dia daripada jalan lipan boleh dengar tu berapa second agak-agak. Paling banyak pun 2-3 second kan. Tapi cerita dia, Allah Ta'ala boleh kasih cerita mimpi bermula daripada Tanjung Pagar, budak bab, sampai ke Kajang 8-9 jam. Jadi tuan-tuan jangan takut tentang sakit ke sakit, itu semua perasaan. Allah Ta'ala boleh memendekkan yang panjang itu pendek, asalkan kita beriman kepada Allah Ta'ala. Okey. Jadi akhirnya saya cakap awak ni sebenarnya jin, setan. Awak jangan ikut dia. Awak dia nangis tuan-tuan. Nangis. Jadi satu hari buku ini dah tak ada. Kebetulan saya bawa. Ada kat UKM tu. Ada seorang budak student dia kata, Ustaz, ini cerita makcik dia. Kat mana? Kat Pening, dia kata. Pening. Betul lah, dia kata Pening. Habis lepas tu, makcik awak macam mana? Sama juga Ustaz, dia ngubat balik semula. Dah lah, macam mana. Tapi penerangan saya jelas. Yang masuk dalam badan dia itu jin, setan. Kalau dia terus itu urusan dia. Jadi bukan mudah nak balik semula. Bukan mudah. Orang yang berdamping dengan jin, iblis ke syaitan, dia nak balik semula, makhluk itu akan attack balik semula. Kebanyakan orang dia terasa terharu, dia akan terasa macam terpesona. Hasil bila dia berdampingan dengan makhluk macam ni, dia boleh tahu benda-benda gaib. Tahu benda orang nak datang, tahu benda macam ni. Tapi tiba waktu dia akan attack kita, menyebabkan iman kita punah. Itu yang kita takut. Jadi akhir sekali, terima kasih Kena Labu, terima kasih tuan-tuan dan puan sekian. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini memberi faedah jua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.